Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Salah satu komen untuk laporan kali ini mengatakan, komen di Malaysia kini menyatakan bahwa semua ahli parlimen kerajaan Madani akur dan mengundi RUU reformasi parlimen. Pembangkang sewel saja yang tak undi, sedangkan RUU ini untuk mereka juga, kata Purple Mouse. Jadi, ada netizen menganggap pembangkang sekarang sudah jadi sewel. Apa ceritanya sampai marahnya Purple Mouse ini? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan saya promosikan kepada Anda produk terbaik yang ada dalam channel saya, yaitu minyak wangi. Minyak wangi ini terbaik, persediaan untuk raya atau sekarang pun masih boleh guna. Yang bagusnya, harganya sangat rendah sekarang dan terbukti wangi. Ramai yang sudah beli, komen mereka ialah sangat wangi walaupun murah. Yang kita mau wangi dan murah. Cepat beli, cepat tekan butang beg kuning ini, produk ini sebelum habis. Pertama, yang kedua, harganya akan naik semula tidak lama lagi. Ini adalah promosi sempena Ramadan dan juga Syawal. Oke, baik. Apa yang netizen marah sehingga mereka kata ahli parlimen pembangkang sudah sewel? Ini ceritanya. Hamzah Zainuddin kata, kerajaan bernasib baik dapat undi cukup-cukup makan. Yang menjadi persoalan sekarang, apa maksud dia undi cukup-cukup makan? Sedangkan kemarin dibuktikan bahwa Anwar Ibrahim masih mendapat undian 2/3. Apa yang tak cukup makannya di sana? Waktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu, itulah yang dikata cukup-cukup makan. Bukan yang ada sekarang kerajaan Madani perpaduan ini. Waktu Perikatan Nasional dululah yang cukup-cukup makan. Bukan sekadar cukup-cukup makan, tapi hanya makan dari tempat orang lain. Macam mana caranya? Mencuri ahli parlimen lain melalui pengkhianatan. Yang kedua, melalui langkah Sheraton. Mereka memerintah bukan daripada rakyat, tetapi karena kelicikan ahli-ahli parlimen sendiri. Apabila Hamzah Zainuddin menyatakan menyifatkan kerajaan hanya bernasib baik dalam proses kelulusan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2025 yang bertujuan mengembalikan dan menguatkuasakan semula akta perkhidmatan parlimen dalam sesi Dewan Rakyat pada Selasa, itu adalah satu penafian ataupun satu kenyataan yang betul-betul tidak bertanggung jawab. Kerana jumlah undi yang diperoleh oleh kerajaan pada waktu pengundian RUU tersebut adalah sebanyak 148. Apa pula yang tak cukup makannya? Itu yang dikata meletup lebih 2/3. Hamzah Zainuddin harus ingat, waktu mereka menjadi kerajaan dulu, mereka tak sampai pun 2/3. Jadi tak tahu malu ke cakap orang tak cukup lah apalah semua, dia pula yang tak cukup makan. Lebih teruk lagi, kata netizen, apa yang mengejutkan ialah apabila Hamzah Zainuddin kata, saya nak jelaskan 148 undi itu hanya cukup makan. Jika 147 undi tak lulus perlembagaan, katanya. Tapi masalahnya lulus. Cukup makan ke tak cukup makan, itu belakang cerita. Yang penting dia lulus. 1-0 dengan 15-0 sama juga menangnya. 1-0 kah, 15-0 kah, tetap menang. Yang lebih penting lagi, 2/3 ahli parlimen. Yang paling kita nak tertanya-tanya ialah 57 ahli parlimen pembangkang tak hadir untuk mengundi. Dia kata tak menolak, tapi tak hadir. Jadi, nak kata mana satu? Nak terima, dia kata tak juga. Nak menolak pun dia kata tak juga. Jadi, di manakah dia? Itu yang kita heran. Kalau dia menolak, patut dia undi menolak. Kalau dia terima, dia patut undi menerima. Tapi dia tak hadir, apa maknanya? Senang sajalah. Ramai netizen kata, itu maknanya menolak. Tak hadir sebab menolak. Tak mengundi, menolaklah namanya. Manakala 17 yang lain tidak hadir langsung ketika sesi undian dijalankan. Jadi maknanya,
Ahli parlimen kerajaan yang hadir ialah 148, 2/3 semua kerajaan. Yang kita nak tanya sekarang ini, mohon Hamzah Zainuddin jawab, kata netizen, ialah siapa 17 ahli parlimen yang tak hadir ketika sesi undian tersebut dibuat? Jangan-jangan antaranya Hamzah Zainuddin, kata mereka. Atau jangan-jangan Hadi Awang, jangan-jangan Muhyiddin Yassin. Tapi yang paling netizen nak tahu ialah mungkin Hadi Awang. Siapa 17 orang ini? Adakah 17 orang itu sengaja tak hadir sebab takut kedapatan nanti mereka menyokong akta RUU itu? Kalau mereka hadir, mereka nak undi atau tidak, kedapatanlah kan. Tapi kalau tak hadir, tiada isunya. Yang ini 57 ahli parlimen yang hadir sebagai pembangkang itu tidak mengundi. Heranlah kan, dia tak mengundi. Rupa-rupanya hadir, 57 ahli parlimen ini hadir, tapi tidak mengundi. Jadi kalau mereka tak mengundi, apa tujuan mereka datang dalam Dewan Parlimen? Nak cakap berkecuali, okeylah mereka kata mereka berkecuali lah, kan, berkecuali. Jadi kalau mereka berkecuali, maknanya dua-dua pun mereka boleh dianggap sebagai pendirian mereka. Kalau mereka berkecuali, maknanya boleh kata mereka tak terima, boleh kata mereka pun terima. Menurut Hamzah Zainuddin, mereka tak dia kata ada kelompongan. Kita baca dulu ya apa yang Hamzah Zainuddin kata di sini. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata kerajaan memperoleh jumlah undian cukup-cukup makan, yang mana dia tak pernah rasa pun. Jadi tak payahlah nak cakap seolah-olah yang merupakan satu reformasi, kata Hamzah Zainuddin. Inilah sudah menang kerajaan dalam isu reformasi ini. Dia tak pula mahu setuju itu satu reformasi. Mungkin itulah tujuannya mereka tak mengundi. Mereka takut nanti kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim berjaya mereformasikan. Nanti mereka tak boleh lagi guna modal politik mereka yang selalu mereka kata reformati. Sebab benar-benar sudah jadi reformasi. Jadi mereka tak mau undi, takut nanti malu pula lah kan. Okey. Bagaimanapun 57 ahli parlimen tidak mengundi, manakala 17 lagi tidak hadir ketika sesi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Ada yang kata, mungkinkah ini penamat kepada karier politik Ismail Sabri Yaakob? Tamat sudahkah nasib Ismail Sabri Yaakob di dalam UMNO? Kata mereka menyoal. Selain daripada itu, ada juga yang bertanya, apakah nasib Ismail Sabri Yaakob akan sama dengan Najib Tun Razak selepas ini? Sekarang ini ada 3 Perdana Menteri yang benar-benar kini hampir-hampir serupa. Cumanya Ismail Sabri Yaakob belum ada lagi apa-apa dakwaan di mahkamah, tetapi kini disiasat sebagai suspek kepada penemuan 170 juta ringgit. Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri, telah pun masuk dalam kluster mahkamah dan diarah untuk menghadap mahkamah. Najib Tun Razak pula sudah dihukum penjara. Menjadi kebimbangan ramai netizen ialah kenapa akhir-akhir ini terlalu ramai Perdana Menteri dikaitkan dengan pengubahan wang haram, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan serta rasuah. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, yaitu berapa bahayanya Ismail Sabri Yaakob, kedudukan Ismail Sabri Yaakob sekarang dalam kerajaan perpaduan juga di UMNO. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan beg kuning yang ada di sini untuk mendapatkan produk dengan harga yang paling murah sekarang ini, promosi sempena Ramadan dan persediaan untuk raya. Raya nanti nak mahu jadi wangi, mau ada badan yang wangi, boleh pergi beraya, boleh pergi menziarahi rumah rakan, pakai minyak wangi yang wangi tapi murah. Tekan beg kuning ini, ada promosi harga untuk minyak wangi yang harga durian runtuh. Jadi cepat beli, cepat tekan sebelum ianya kembali kepada harga yang asal. Baik,
Hari ini akhirnya Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki memberi amaran jangan kaitkan UMNO dengan duit Rm 170 juta yang disiasat SPRM. Apa yang ketara di sini ialah seakan-akan UMNO menjauhkan diri daripada siasatan itu. Kebiasaannya UMNO akan mempertahankan sehabis baik. Tetapi kali ini seakan-akan UMNO mahu angkat tangan. Mungkin sebab benar mereka tiada kaitan langsung dengan isu itu. Dan saya yakin memang UMNO tak tahu apa-apa tentang 170 juta itu. Yang tahu, entahlah siapa yang tahu. Hanya mereka yang tahu. Macam itulah. UMNO menegaskan bahwa parti itu tidak mempunyai sebarang kaitan dengan penemuan wang tunai berjumlah 170 juta yang kini sedang disiasat oleh SPRM. Setiausaha Agungnya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, parti itu memandang serius cubaan mengaitkan UMNO dengan penemuan wang tunai berkenan. UMNO menegaskan bahawa parti ini tidak mempunyai sebarang kaitan dengan penemuan tersebut dan berpendirian bahawa SPRM harus diberikan ruang untuk menjalankan siasatan secara telus, bebas dan adil tanpa sebarang gangguan. Ashraf juga memberi amaran bahawa tindakan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana pihak yang secara sengaja mengaitkan, menuduh atau mencipta persepsi bahawa UMNO mempunyai hubungan dengan kes yang sedang disiasat. Terdahulu, SPRM mengesahkan dan mempamer kepada umum penemuan wang tunai berjumlah 170 juta ringgit serta 16 kilogram jongkong emas dan beberapa longgokan barang kemas yang belum dinilai. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sebelum ini disiasat sebagai saksi, kini disahkan menjadi suspek dalam kes rasuah dan pengubuhan wang haram susulan penemuan wang tunai itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.